Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan pendahuluan berkaitan dengan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang kita tahu, para rasul ini, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang membawa amanah wahyu dan menyampaikan dakwah dan risalah Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ianya mestilah terdiri dari manusia-manusia paling sempurna kemanusiaannya, iaitu dari segi ilmu, akhlak dan keturunan. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Maksudnya, dan telah kami jadikan mereka itu pimpinan-pimpinan yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami telah diwahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi begitulah seterusnya Al-Quranul Karim menyatakan tentang para rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut sifat-sifat yang mulia dan sempurna, yang menunjukkan betapa tingginya martabat mereka dan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai utusan-utusan Allah bagi menyampaikan petunjuk dan menjadi teladan kepada seluruh manusia. Jadi sebagaimana yang kita tahu, para rasul, iaitu khususnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda ini terdiri dari manusia juga, baginda juga makan dan minum, sihat dan sakit, berkahwin dan mempunyai anak, dan baginda juga mengalami apa yang dilalui oleh manusia dalam kehidupan mereka, seperti baginda ini mengalami zaman tua. Jadi kesimpulannya sini, di antaranya 4 sifat asasi, iaitu sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama sifat as-siddiq, yang bermaksud benar, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan, dan yang keempat fatanah, iaitu cerdik. Seperti mana yang kita tahu, sifat siddiq ni merupakan salah satu sifat yang sangat mulia dan dihormati dalam Islam, yang mana bila kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat patut dicontohi dan dipuji oleh semua umat Islam yang berada di muka bumi ini. Siddiq ni merupakan perkataan dari bahasa Arab yang bermaksud orang yang sangat jujur dan benar. Benarlah dengan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dengan sifat kepribadian yang sangat jujur, lepas tu baginda selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong dalam segala perkataan dan tindakannya. Antara hadis yang berkaitan dengan sifat as-siddiq ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa yang memerangi seorang hamba-Ku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah hamba-Ku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan terus hamba-Ku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia memohon maaf kepadaku, pasti aku kabulkan permintaannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia.
hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita betapa mulianya sifat as-siddiq ni dalam kehidupan seorang hamba Allah, iaitu kita lah berjuang dan melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh Allah. Dalam Al-Quran juga ada bersebut tentang sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada surah An-Najmi ayat yang ke-2 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Sadaqallahul azim. Dan bermaksud, dan tidaklah Rasul itu berkata-kata menurut keinginan hawa nafsunya, dan tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makna kat ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak pernah berbohong sama sekali, dan dia mengamalkan sepenuh hati dan menyampaikan wahyu Allah dengan penuh kebenaran tanpa ada keraguan ataupun penyelewengan. Seterusnya kita masuk kepada contoh peristiwa yang berkaitan dengan sifat as-siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra dan Mi'raj. Semasa dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit oleh Allah untuk menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada orang-orang Quraisy, banyak yang menolak dan tidak mempercayai dan menganggap cerita Rasulullah SAW ini adalah cerita dongeng. Sebab apa orang kata Rasulullah SAW ni menceritakan cerita itu dongeng? Sebab yalah, orang tak tahu pun benda ni. Sebab siapa je nak percaya kalau kita pindah pada langit yang tinggi. Tapi ada sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Dia sangat yakin dan mempercayai cerita Nabi Muhammad SAW, kerana kejujuran Abu Bakar ni dalam mempercayai Nabi ni dan keyakinannya yang kuat dalam wahyu yang diterimanya menunjukkan sifat siddiq Nabi Muhammad SAW ni yang luar biasa. Peristiwa ni juga menjadi salah satu momen penting dalam menguji dan menguatkan keyakinan kita umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW ni sebagai utusan Allah, serta menegaskan kejujuran dan kebenaran wahyu yang disampaikan. Berdasarkan ulasan yang daripada video yang saya tonton, adalah apa yang kita dapat lihat kat sini, sifat siddiq Rasulullah SAW ni mencerminkan kejujuran dan kepribadian Nabi Muhammad SAW ni dalam semua aspek kehidupan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW ni bagi saya memang terbaik untuk menjadikan teladan dan menjadi contoh kepada umat Islam untuk mengutamakan kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan. Akhir sekali, kita dapat mengambil inspirasi daripada sifat siddiq Rasulullah SAW ni dengan menjadi jujur dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan menerapkan sifat as-siddiq dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain, dan seterusnya orang lain pun akan percaya kepada kita dan mewujudkan lagi nilai-nilai kejujuran yang dihargai dalam agama dan masyarakat secara luas. Wallahu a'lam. Seterusnya, sifat yang kedua ialah sifat amanah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat amanah? Sifat amanah adalah sebuah sifat tanggungjawab dalam diri seseorang dalam memenuhi janji-janji yang telah diungkapkan, serta untuk mengekalkan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Perkataan amanah berasal dari perkataan amunah yang bermaksud jujur atau dapat dipercayai. Sifat amanah ini merupakan sifat yang sangat penting, terutamanya bagi mereka yang bergelar pemimpin. Terdapat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Iman seorang mukmin dikatakan tidak sempurna jika dia mengkhianati kepercayaan atau harapan orang lain ke atas dirinya, dan tidaklah pula sempurna agamanya jika dia memberikan janji tetapi ia tidak menepatinya.
Antara contoh peristiwa yang mempamerkan sifat amanah dalam diri Rasulullah SAW ialah kisah peletakan batu Hajar al-Aswad. Kabilah Arab Quraisy masing-masing bertelingkah untuk meletakkan Hajar al-Aswad di sudut Kaabah kerana mereka menganggap kabilah mereka yang paling layak untuk meletakkannya. Pertelingkahan ini telah berlaku selama 4 hari dan hampir mencetuskan perang di antara mereka. Kemudian, salah seorang ketua kabilah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, mencadangkan agar Nabi Muhammad SAW menjadi hakim yang menentukan kabilah yang paling layak untuk meletakkan batu Hajar al-Aswad di tempatnya. Semua kabilah bersetuju agar Rasulullah yang menentukannya kerana mereka semua mengenali Nabi sebagai Al-Amin, seorang yang bersifat amanah dan bercakap benar. Seterusnya, apabila orang Quraisy menceritakan kisah mereka, Nabi menghamparkan kainnya dan menyuruh agar setiap kabilah memegang setiap hujung kain tersebut bersama-sama. Kemudian, Nabi meletakkan Hajar al-Aswad di tengahnya. Lalu, Nabi perintahkan supaya kain diangkat menuju ke sudut Kaabah. Nabi mengambil Hajar al-Aswad dengan tangannya yang mulia dan diletakkan pada tempatnya. Kita dapat saksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikan perselisihan faham antara kabilah Arab Quraisy yang mungkin menyebabkan hingga berlakunya perang dan pertumpahan darah hanya dengan sebab Hajar al-Aswad. Sifat amanah dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW memadamkan api kepermusuhan serta menggantikannya dengan sifat tolong-menolong mengangkat Hajar al-Aswad. Berdasarkan video yang telah kami saksikan, penceramah menceritakan bahawa Rasulullah SAW itu bersifat amanah dan jujur dalam setiap apa yang dilakukan. Kejujuran yang ada dalam diri Nabi itu telah membuatkan Sayyidatina Khadijah terpegun dengan kepribadian baginda. Sebagai contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW berniaga, Nabi sentiasa bersikap jujur akan barang perniagaannya. Nabi akan memberitahu kepada pelanggan jika barang tersebut memiliki kecacatan walaupun sedikit dan tidak akan sesekali menyembunyikan kerosakan tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada sifat peribadi Nabi, iaitu sifat tabligh. Di mana sifat tabligh ini ertinya menyampaikan sesuatu yang wajib disampaikan. Secara bahasa, kata tabligh ini sendiri berasal daripada kata dasar balagha yang ertinya sampai. Dari konteks dakwah pula, tabligh diertikan sebagai menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Tujuannya agar diimani dan difahami serta dijadikan sebagai pedoman hidup. Di mana Allah SWT menyebutkan sifat tabligh ini kepada Nabi dalam surah Al-A'raf ayat ke-62 yang berbunyi, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun," yang bermaksud, aku sampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila kita menyebutkan tentang sifat tabligh, maka terdapatnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi, di mana antaranya dakwah secara rahsia, peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Taif dan juga berdakwah dengan penulisan. Dan yang paling utama, kita boleh lihat semasa di Taif, dakwah Nabi ini ditolak secara keras oleh para pembesar dan juga penduduknya, sehingga ada yang mencederakan Nabi. Dan juga ada riwayat mengatakan kecederaan baginda itu adalah cedera parah sehingga kasih Rasulullah berlumuran dengan darah. Dan pada ketika itu turunnya malaikat Jibril dengan utusan daripada Allah untuk meminta Nabi memohon kepada malaikat Jibril itu agar penduduk Taif diterbalikkan dan ditimpakan malapetaka. Namun Nabi menolak agar malapetaka turun kepada penduduk Taif. Oleh demikian, berdasarkan ulasan video bagi tajuk pembentangan kami ini, iaitu sifat tabligh adalah sifat wajib bagi seorang Rasul untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jika terdapat sifat yang bertentangan dengannya, iaitu menyembunyikan, maka ianya sudah lari daripada sunnatullah. Kerana apa? Kerana menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat ke-199 yang berbunyi, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Seterusnya sifat fatanah. Sifat fatanah merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, iaitu bermaksud bijaksana. Fatanah adalah suatu sikap memahami dan menghayati secara mendalam yang berkenaan dengan segala hal.
Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi dalam memberikan jalan tengah di antara kaum yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Maksudnya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Seterusnya ialah contoh peristiwa yang menunjukkan Nabi bersifat fatanah, iaitu semasa peristiwa strategi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan yang biasanya digunakan oleh masyarakat Arab ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan bantuan daripada Abdullah bin Uraikid yang bukan beragama Islam sebagai penunjuk arah. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Uraikid tidak membocorkan rahsia tentang perjalanan tersebut. Pengambilan jalan lain ini dapat menyelamatkan nyawa Nabi dengan mengelakkan pertembungan dengan orang Mekah yang menuju ke Madinah. Seterusnya, berdasarkan kepada video yang telah saya lihat, ulasan berkaitan tentang sifat fatanah ialah Nabi Muhammad SAW sentiasa bijaksana dalam menjalankan kehidupannya, terutamanya dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan baginda Nabi SAW juga telah meleraikan pelbagai pertelingkahan yang berlaku di dalam umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan meneruskan tentang akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diutuskan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Hal ini berdasarkan sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak merupakan salah satu faktor utama bagi mengukur kesempurnaan iman seseorang hamba. Dengan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dapat mencapai akhlak yang terbaik, iaitu akhlak yang telah diredai oleh Allah SWT. Antara akhlak terpuji Rasulullah SAW yang patut kita contohi ialah yang pertama, iaitu pemurah. Baginda merupakan seorang yang amat pemurah. Setiap hari baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir dan miskin. Rezeki yang diperolehi oleh pekerjaan yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah sekadar untuk keperluannya sahaja, manakala yang selebihnya akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Yang kedua, iaitu ikhlas. Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Al-Kafawi mengatakan ikhlas sebagai niatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah, dan pendapat lain menyebutkan ikhlas adalah membersihkan hati, ucapan dan amal. Ada 3 hal yang patut kita lakukan untuk boleh kita berbuat ikhlas. Yang pertama, membuang sifat tamak. Yang kedua, jauhi sanjungan dan pujian. Yang ketiga, lakukan dengan keimanan. Setelah ketiga hal tersebut yang dilakukan, maka keikhlasan akan muncul. Sifat akhlak yang ketiga adalah sikap pemaaf. Sikap pemaaf baginda, baginda tidak berdendam dengan para sahabat ataupun dengan yang lain, terutamanya dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat Mekah. Baginda banyak menerima hentaman, makian dan cacian serta menyumpah seranah baginda. Selain itu, pelbagai urutan untuk mencederakan dan membunuh baginda. Namun baginda tidak menyimpan marah serta dendam kepada pelaku tersebut. Yang keempat, sentiasa bersangka baik. Baginda SAW sendiri seorang yang selalu bersangka baik, serta sering mengajak semua Muslim untuk mendahului sangka baik, iaitu dengan menjauhi sifat buruk sangka kepada orang lain. Nabi SAW bersabda dari Allah bahawa dia berfirman, maksudnya aku bersama prasangka baik hamba-Ku kepadaku. Jika prasangkanya baik, baik pula balasan untuknya. Jika buruk, buruk pula balasannya.
Yang terakhir iaitu yang kelima, berkelakuan baik dengan sahabat. Dalam bersahabat, baginda SAW sentiasa berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah berkasar. Baginda akan tersenyum jika sahabatnya tersenyum. Baginda juga selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan memuji sesuatu yang baik dan membenci sesuatu yang buruk. Rasulullah SAW sentiasa gembira, baik budi pekerti, sentiasa ramah, tidak bengis terhadap seseorang. Baginda Nabi SAW juga tidak pernah mencari kesalahan orang lain serta tidak akan bercakap sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Baginda tidak pernah memotong perbualan antara satu orang dan orang yang lain sehinggalah orang itu sendiri yang berhenti dan berdiri meninggalkannya. Okey, baiklah. Sebagai kesimpulan berdasarkan kepada tajuk sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang mana Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengenai akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Sementara itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Anas radhiyallahu anhu pula berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar manusia dengan akhlak yang paling mulia. Dan Anas juga pernah berkata, selama 10 tahun aku berkhidmat untuk baginda, yakni di sini Rasulullah, aku tidak pernah mendengar baginda mengucapkan kata sebagaimana baginda tidak pernah bertanya, apa yang kau lakukan, kenapa kamu lakukan ini, atau bukankah seharusnya kamu melakukan seperti ini. Jadi di sini kita dapat lihat lebih mulia Nabi Muhammad SAW, ianya baginda merupakan tauladan terbaik dalam kehidupan, berkaitan dalam segi hal rumah tangga, kejiranan, kemasyarakatan, malah ianya merangkumi kenegaraan. Jadi baginda ini merupakan ikutan terbaik dalam aspek politik, ekonomi, pergaulan, pendidikan, ukubat, yakni di sini iaitu hukuman, pemerintahan, hubungan luar negara dan jihad, dengan menjadikan Islam ini sebagai teras utamanya. Wallahu ta'alam. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya berkaitan dengan sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.